Untuk semua yang selalu tengok video dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni tapi tak tekan lagi butang subscribe, tunggu apa lagi guys? Make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyaballah butang subscribe. Kalau WWE sekarang tengah road to WrestleMania, kita dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni tengah road to 20k subscribers. Dan bila dah hit 20k subscribers nanti, aku akan prepare lah announcement untuk aku buat Q&A 2.0. Dan ada satu lagi benda yang aku nak buat, yang tu aku akan announce dulu dekat Instagram Hazwan_Shah. Tapi dah hit 20k subscribers baru aku plan elok-elok lah. Dan untuk video kali ni aku nak review WWE Elimination Chamber dan juga aku nak kupas apa yang berlaku dekat Raw semalam. Sebab video ni up hari Rabu kan. So asyamalam. Sebelum aku teruskan, aku nak share dulu dekat korang yang video kali ni dibawakan oleh Kerepek Popia daripada The Crunchies. Ada 3 benda yang aku suka dekat Kerepek Popia daripada The Crunchies ni. First kali, bila makan, dia punya cheese dalam tu padat tak kedekut. Serius, puas hati gila makan. Second, packaging dia lawa. Dan bila aku dah tengok packaging lawa macam ni, terus bawa aku kepada benda yang aku suka yang ketiga lah. Yang ketiga tu harga dia. Tengok packaging, aku ingat mahal. Rupanya harga dia tak sampai RM10 pun guys. Jadi kalau korang nak beli Kerepek Popia daripada The Crunchies ni, korang boleh DM Instagram Najwa Nazura. Member aku yang buat bisnes ni. Jadi contact Najwa Nazura, bagi tahu korang nak beli. Ada COD dekat area Kajang, Bangi, Semenyih dan boleh buat postage juga. Okay, aku mula dulu dengan Elimination Chamber. Perlawanan kick-off ada Fatal 4-Way. Menang ganti Keith Lee untuk perlawanan Triple Threat dekat main show lah untuk United States Champion. Mana Keith Lee? Keith Lee injured. Okay, untuk perlawanan kick-off ni, untuk satu perlawanan kick-off, perlawanan ni sangat baik. Aku tak kata match dia, quality match tu best gila tau. Tapi aku rasa quality match yang agak enjoy, walaupun tak best gila, still dia tak membosankan, dia best je, best yang biasa. Aku suka penggunaan semua orang dalam match ni. Aku suka Elias buat side choke slam tu. Aku harap itu boleh jadi move dia yang dia akan pakai sampai bila-bila. Aku suka penglibatan Retribution dalam match ni. Ending yang unexpected, semua duk fokus Retribution bantai Ricochet, tiba-tiba John Morrison boleh roll up Ali pula kan. Dan yes, aku suka pemenang kat sini John Morrison. Dalam banyak-banyak superstar yang ada dalam match ni, aku rasa John Morrison yang antara semua tu yang boleh kata asyik kalah je. Sebab Ricochet ada menang ada kalah, Ali pun lebih kurang, Elias pun lebih kurang juga. Tapi bila fikir John Morrison banyak kalah daripada menang kan, compare dengan lagi 3 orang tu. So unexpected juga. Aku fikir time tu memang Elias yang akan menang lah. Tapi tak, John Morrison menang. Aku suka benda tu. Aku suka everything yang ada dalam match ni. Dia bukan match yang sangat best, tapi untuk kick off cukup baik dah. Match pembukaan dekat main show, SmackDown Elimination Chamber match. Okay, satu perlawanan yang aku rasa best je. Tapi macam apa, dia, kau dah tahu dah match ni match yang tak penting. Sebab siapa yang menang akan kalah dengan Roman juga kan. So bila dah ada mindset macam tu, kita rasa macam match ni macam sia-sia. Tapi still, bila sia-sia dah macam ni apa semua, aku expect diorang cover dengan action yang top notch lah. Tapi aku tak dapat benda tu. Still action dia tak mengecewakan, best sahaja. Just aku punya expectation sangat lebih untuk match ni. Aku rasa semua orang dapat je peluang diorang untuk nak menyinar. Tapi mungkin menyinar tu pun tengok daripada segi apa lah. Macam Sami Zayn bukan action dia, lebih pada character works dia. Jey Uso, aku suka sangat penggunaan Jey Uso dalam match ni. Aku nampak Jey Uso sangat cool. Dan cara dia dipakai dalam Elimination Chamber ni pun sangat baik. Nampak legit lah dia punya push ni lepas Jimmy Uso ni injured tau. And then Daniel Bryan, Cesaro dapat tunjuk skill dia. King Corbin dapat tunjuk presence dia. Ramai kat sini expect yang Kevin Owens dengan Cesaro akan menang, tapi Daniel Bryan yang menang. Dan untuk aku lah, siapa menang aku tak kisah kot. Sebab hasil dia yang kita nampak tu lah. Kau akan kena laut juga dengan Roman, kau akan kalah juga. So still Elimination Chamber ni like no point pun untuk buat. Aku lagi prefer Roman defend dia punya title dalam Elimination Chamber tu. Tapi aku tahu jugalah kenapa diorang buat macam ni. Walaupun diorang kata nak kelainan, tapi dalam masa yang sama diorang dapat bentuk Roman ni nampak lagi apa, karakter jahat yang lagi bangsat kan. Kasar ke? Sorry lah kalau kasar. Tapi aku dah geram kot dengan Roman. Aku rasa karakter dia menjadi. Pasal tu aku boleh geram. Kalau aku rasa macam biasa ke, memang tak menjadilah. Maksudnya dia bawa karakter jahat dia dengan sangat-sangat baik lah.
Dan bila dah cakap pasal Roman ni, habis je SmackDown Elimination Chamber match untuk number 1 contender tu, Roman terus keluar nak lawan dengan pemenang Elimination Chamber tu, iaitu Daniel Bryan. Dan okay, kita dah boleh expect benda ni. So nak kata match ni boring, tak juga, sebab dia ada bagi kita benda yang mengejutkan. Awal-awal tu Daniel Bryan buat submission apa semua kan. So match ni kita dah tahu dah match ni akan berlangsung macam mana. Jadi kita fikir kualiti yang dia bagi tu je. Kualiti yang dia bagi sepanjang match yang pendek tu, bagi aku kira okay lah, average. Tak boring, dalam masa yang sama dia tak best pun. Dia just biasa je. Kena faham, kata kalau kita tak expect benda ni, dia bagi benda yang macam ni, yes, aku akan kata boring, buang masa, sia-sia. Tapi sebab kita dah expect, macam aku cakap tadi, akan kena laut juga dengan Roman. So kira average je lah match ni. Cumanya highlight dekat sini, Edge spear Roman Reigns bila match tu dah habis, dan Edge declare yang dia nak lawan dengan Roman Reigns dekat WrestleMania nanti. Satu keputusan yang tepat untuk Edge, dan bagi aku ini satu momen yang sangat baik untuk nak tutup SmackDown punya Championship punya bahagian lah. Sebab lepas tu lebih fokus dekat Raw pula kan. Aku kata keputusan yang tepat oleh Edge pun sebab macam aku pernah cakap sebelum ni, aku lagi prefer Edge pilih Roman. Dan tengoklah promo yang diorang buat kat SmackDown kot. Aku rasa Edge memang fit well lah bila nak berganding promo dengan Roman ni. Plus kali ni baru nampak yang Roman ada betul-betul pencabar yang nampak legit boleh ambil Universal Champion tu daripada dia. Sebab Kevin Owens dah 3 kali dah tak berjaya. So kena someone yang lebih up daripada Kevin Owens. Ataupun ada surprise package macam Cesaro. Tapi boleh move on lah nak fikir pasal Cesaro tu. United States Champion Triple Threat Match, John Morrison, Riddle, cabar Bobby Lashley punya United States Champion. Dalam match ni Bobby Lashley dipakai dengan sangat-sangat baik. Macam ni lah kau book karakter macam Bobby Lashley ni. Dan bila kau dah book Bobby Lashley macam tu, aku rasa Bobby Lashley patut menang. Tapi kira good juga sebab Riddle tak pin Bobby Lashley, dia pin John Morrison. Dan kat sini ada positif dia jugalah, supaya Bobby Lashley ni dah tak payah duduk mid-card punya picture dah. Sebab dah nampak sangat dah Bobby Lashley ni main eventer. Serius, dia memang tunjuk yang dia boleh jadi top star. Dan tak cerita lagi lah pasal apa yang berlaku dekat Raw hari ni. Kita cerita pasal Elimination Chamber ni dulu. Dia dah cukup proof dah, dia tak payah duduk United States Champion, dia patutnya duduk dalam WWE Champion punya feud. Dan yes, aku suka kat sini Riddle menang. Even kata kalau John Morrison menang, which is aku lagi prefer John Morrison sebab dia lagi otai. Riddle menang aku suka, kalau John Morrison menang aku suka, dan kalau Lashley menang pun sebenarnya aku suka juga. Tapi it's a good thing untuk kau keluarkan Lashley daripada mid-card punya division. Dalam match ni bukan Lashley punya domination je yang aku suka, tapi aku suka jugalah Riddle dengan John Morrison bila diorang berentak berdua atas gelanggang tu pun diorang pamerkan aksi-aksi yang seronok untuk ditonton. WWE Women Tag Team Champion Nia Jax, Shayna Baszler defend diorang punya title lawan dengan Sasha Banks dan juga Bianca Belair. Satu perlawanan yang bagi aku, walaupun dia bukan dalam Elimination Chamber ke apa ke, nampak buang masa jugalah sebenarnya. Katalah kalau WWE nak build Bianca Belair dengan Sasha Banks, aku rasa dengan cara macam ni diorang fail lah. Match ni tak best mana pun. Lepas tu build up untuk nak match ni dekat Elimination Chamber pun macam tak cukup, tak kau. Memang aku rasa everything about this match aku tak suka lah. Tak ada benda yang aku suka pun dalam match ni. Dan ending dia pun, keputusan expected lah. Aku rasa aku okay je dengan keputusan tu. Sebab takkan nak bagi Sasha dengan Bianca menang championship tu kan. Walaupun diorang menang, lepas tu diorang nak challenge each other dekat WrestleMania pun boleh jadi menarik lah. Tapi aku tak kisah dengan keputusan match tu. Sebab ending dia pun macam sucks. Kenapa Reginald bagi botol apa semua, macam execution dia tak cantik lah. So aku rasa everything about this match macam sia-sia je lah kau buat dekat Elimination Chamber. Kau boleh je buat Charlotte Flair lawan Asuka ke, lepas tu Charlotte kalah sebab dia tak fokus macam apa yang dia cakap dekat Raw kali ni. Becky Lynch dulu time bagi championship dia dekat Asuka, dia suruh Asuka jadi fighting champion kot. Tapi sekarang ni susah kau nak tengok Asuka defend dia punya Raw Women Champion. WWE Champion punya Elimination Chamber, aku lagi suka match yang Elimination Chamber yang ni compare dengan SmackDown punya Elimination Chamber. Sebab first kali kat sini kau dah tahu dah ada prize on the line, which is the prize is menang terus dapat WWE Champion. Bukan nak lawan malam tu juga ke, dekat Fastlane ke, dekat WrestleMania ke. It's a big deal punya Elimination Chamber dan dia memang patut jadi main event. Action dalam match ni not bad, tapi kalau nak kupas panjang dan ada banyak lagi benda kita nak cover. Cumanya beberapa benda yang aku boleh sentuh macam decision making kan. Tapi decision making ni
Aku rasa dia macam ikutkan dia okey je, tak ada masalah pun dia nak buat macam tu kan. Tapi dia buat kita sebagai penonton ni rasa feel gila dan terlupa yang benda ni semua scripted kan. Macam contoh apa, Drew McIntyre boleh bagi je Jeff Hardy pin AJ Styles, tapi tak, dia terus claymore Jeff Hardy, lepas tu Jeff Hardy terkeluar, AJ Styles dah terselamat sekejap. Sama jugalah macam bila Sheamus dah bro kick Drew McIntyre, boleh bagi Sheamus pin Drew McIntyre, kita boleh dapat champion yang baru, tapi tak, AJ Styles pula yang pergi keluarkan Sheamus. So decision making macam ni kita petikaikan tau, sebab kita feel the moment, but then it's a good thing lah sebenarnya WWE buat benda ni, sebab kita boleh petikaikan biar kita nampak macam ni is a real sports lah. So aku suka lah elemen yang macam ni. Aku suka surprise element dalam match ni, macam Randy Orton yang orang ingat macam mungkin tinggal jadi top 2, top 3 ataupun diganggu oleh The Fiend baru di-eliminate, tapi tak, dia keluar awal sekali, kena buang oleh Kofi Kingston pula tu. So aku appreciate jugalah WWE pakai Kofi Kingston dengan Jeff Hardy dengan okay lah dalam match ni. Bukan diorang dua yang terkeluar awal, padahal ramai gila expect diorang dua yang akan dikeluarkan awal, tapi tak, Randy Orton nama yang lagi besar keluar awal, dan yang keluarkan dia tu Kofi Kingston. Kat sini WWE pandai juga macam apa, jaga nama orang yang pernah jadi champion. Tapi pasal Jeff Hardy tu, mungkin Elimination Chamber ni je lah kot nampak okey. Lepas ni aku tak tahu nak cakap apa. Keputusan kat sini, Drew McIntyre menang Elimination Chamber match. Last kali dia claymore AJ Styles time dia nak buat Phenomenal Forearm tu. Time AJ terbang tu lah dia buat claymore. Drew menang, Drew retain. Satu keputusan yang time tu aku tak berapa nak suka lah, dan sampai aku harapkan sebenarnya The Miz datang cash in. Tapi tak, time tu Bobby Lashley yang datang. Kenapa aku tak suka? Sebelum tu aku nak cakap dulu lah, sebab untuk aku dah rasa boring dah tengok Drew McIntyre ni jadi champion. So aku nak something new, something fresh dan something different lah. So bila Lashley datang, Bobby Lashley ni dah tunjuk dah yang dia patut duduk dekat main picture punya WWE Champion punya picture tau. Dia datang, dia serang Drew McIntyre, dan aku fikir, yes, ini feud yang aku nak tengok. Aku nak tengok Lashley ambil champion tu daripada Drew McIntyre. Tapi tak, lepas dia dah buat benda tu, rupanya business deal antara dia dengan The Miz. Dan itulah The Miz datang, berlawan sikit dengan Drew kick out, lepas tu dia buat dia punya finisher, and then dia menang jadi WWE Champion untuk kali yang kedua. Aku suka, seriously, aku tahu ramai tak suka ke apa kan, aku suka. Aku minat The Miz punya mic skill, walaupun skill dia yang atas gelanggang macam biasa-biasa je, tapi karakter dia terbaik, mic skill dia terbaik. Dan aku rasa Miz ni, walaupun dia bukan like secara atas gelanggang bila berlawan, dia tak boleh nak tunjuk yang dia a good champion, tapi dia boleh cover dengan mic skill dia. Dia boleh buat WWE Champion tu nampak prestige, sama macam mana dia buat Intercontinental Champion nampak berprestige. So kat sini penutup yang sangat-sangat baik untuk Elimination Chamber. Kalau aku kena bagi bintang untuk WWE Elimination Chamber ni, aku akan bagi 7.5 daripada 10. Satu pay-per-view yang best tapi tak sempurna. Ada banyak je benda lacking, macam WWE Women's Tag Team Champion, SmackDown Elimination Chamber yang tak ada purpose, dengan WWE Champion yang sangat pendek macam tu, walaupun dia ada end yang baik bila Edge nak declare dia nak lawan Roman kat WrestleMania. So okey lah, aku rasa kira adil je aku nak bagi 7.5. Dan match of the night untuk aku, WWE United States Champion Triple Threat match, Bobby Lashley, Riddle dan juga John Morrison. Performer of the night untuk aku, Bobby Lashley dan juga Jey Uso. Mungkin ramai yang tertanya, kenapa bagi Jey Uso kan? Tapi ni review aku kot, suka hati aku lah. Aku rasa dia diguna pakai dengan baik walaupun tak menang dekat Elimination Chamber. Kita sentuh pula pasal apa yang berlaku dekat Raw kali ni. So first kali, Retribution. Kita nampak Retribution kalah lagi. Aku agak fed up dah dengan kau dah build Retribution dengan sangat baik kot, tapi kau bila dah build, lepas tu diorang dah muncul apa semua, kau tak pakai diorang dengan baik langsung lah. Seriously, aku rasa sekarang ni bubarkan Retribution atau tukar. Mungkin tak tukar Mustafa Ali, Mustafa Ali punya penampilan tu kau tukar, cari ketua baru, ketua yang boleh betul-betul lead Retribution ni kan. Kalau dulu ada chance dah dekat Roman Reigns tu, kau tak pakai, tak apa. Sekarang ni mungkin aku nampak Randy Orton boleh je bawa Retribution ni untuk jadi satu kumpulan yang serius. Sebab dekat sini sebenarnya mungkin lah aku nampak satu benda yang WWE boleh main kat sini kan. Ali tak cukup matang untuk jadi ketua sesuatu kumpulan dalam WWE. Kau boleh nak pakai macam tu lah, tapi sayang lah talent-talent macam Mia Yim, Dominik Dijakovic, Dio Medin dan juga Shenton. Bagi aku macam Shenton dan juga Dominik Dijakovic ni, kalau masuk main roster dengan karakter yang diorang bawa dekat NXT,
diorang boleh pergi jauh. Lagi-lagi Dominic Dijakovic kot, terus tak nampak kot skill yang dia pernah pakai dekat NXT. Aku rasa sayang sebab skill yang dipakai dekat NXT itulah boleh buat macam apa 5-star match antara dia dengan Keith Lee. Tapi kita dah tak boleh nampak dah benda tu dekat main roster. Patutnya ada orang yang atletik macam ni bawa ke main roster, kau boleh serikan lagi main roster, kau boleh buat main roster nampak lagi best. Tapi tak, dan kau create retribution, kau tak pakai dia orang dengan sangat baik. Nampak tak aku lepas geram. So next point, 24/7 champion. Ini pun sebenarnya boleh jadi lepas geram ni. Aku tak tahu nak kata nampak berprestige ke tak bila Bad Bunny ni pegang 24/7 champion. Ya, ada sikit lah nampak prestige dia sebab dah tak jadi macam apa, senang-senang je champion kalah kan. Tapi dia tak kalah pun sebab ada Damian Priest sahaja. And then second, tengok Akira Tozawa dekat Raw datang, Drew Gulak semua datang macam orang bodoh je datang nak kejar orang desperate. So still ada kesampahan jugalah dekat 24/7 champion. Dan yang paling sampah sebenarnya kan, tak tahulah orang perasan ke tak, kau jadi superstar, kau naik ke main roster, kau mesti nak kejar championship, betul tak? Damian Priest naik ke main roster, dia boleh bagi orang yang dia tak tahulah dia minat ke, dia kawan ke, dia baru kenal ke, ambil 24/7 champion. Dia tak ada rasa pun nak pergi pin orang untuk jadi 24/7 champion. Kau bayangkan kalau Damian Priest yang jadi 24/7 champion, dia tak dibook macam orang bengong-bengong lain, dia dibook sebagai legit champion, nak lawan dia dengan apa-apa pun tak berapa senang. Dia defend tiap-tiap minggu dekat Raw sebab yalah 24/7 kau kena defend dekat Raw, defend dekat main roster, defend. Aku rasa boleh jadi lagi prestige. Tapi tak, dia tunjuk juga dekat kita yang Damian Priest ni tak heran dekat 24/7 champion. Dia duduk sebelah Damian Priest, dia boleh je pin Damian Priest, dia tak buat pun benda tu. Dan kat sini aku sebenarnya tak sukalah gandingan Damian Priest dengan Bad Bunny ni. Bagi aku, music preference kat sini pun aku nampak macam berbeza sebenarnya kan. Mungkin diorang digabungkan sebab dua-dua boleh cakap Mexico, dua-dua Mexican ke apa ke, aku tak tahu. Hurt Business lawan dengan Lucha House Party. Aku suka sangat cara WWE pakai Shelton Benjamin sekarang ni. Dan aku still berharap yang mungkin one day kita boleh tengok Shelton Benjamin jadi World Champion. Walaupun aku tahu tak mungkin akan berlaku. Promo Charlotte dengan Ric Flair dekat belakang pentas pasal family ni semua, aku rasa sangat baik. Aku suka je. Jeff Hardy kalah lagi. Aku appreciate dia kalah dengan Sheamus. Aku suka cara WWE pakai Sheamus. Sheamus pun former WWE Champion. Tapi dalam masa yang sama aku kesian lah dengan Jeff Hardy. Aku dah cakap banyak kali lah, Jeff Hardy sekarang ni dipakai macam sampah dah. Dia dah boleh kata jobber lah, senang cerita. Walaupun berlawan dekat Elimination Chamber ke apa kan, tapi macam susah nak fikir bila je Jeff Hardy ada menang kan. Asyik-asyik kalah dengan Jackson Ryker ke Elias ke, aku tak tahu lah. Tapi dia tak dipakai dengan baik. Itu point dia. Aku tak sabar nak tengok Omos bergusti atas gelanggang WWE. Seriously, dia dah hempas Ricochet. Dia dah sentuh beberapa superstar tapi masih lagi tak berlawan. Diorang berjaya build Omos supaya aku rasa tak sabar-sabar nak tengok Omos berlawan atas gelanggang satu hari nanti. Rhea Ripley akan join Raw lepas ni. So kita tak akan nampak Rhea Ripley dengan Sasha Banks ke dengan Bianca Belair tak. Tapi ada chance lah kita nak tengok Rhea Ripley lawan dengan Asuka dekat WrestleMania. Dan seriously aku rasa it's a good move sebab dekat sini dah tak nampak dah challenger untuk Asuka. Dan kalau ada pun sebenarnya aku rasa ada je. Ada Shayna Baszler, ada Nia Jax, ada Charlotte. Walaupun Charlotte macam boring sikit lah, dah pernah tengok kan. Tapi itulah, mungkin Rhea Ripley boleh bawa something yang fresh untuk Raw Women Champion. Dan last kali pasal Miz dan juga Bobby Lashley ni, Lashley rupanya minta yang dia jadi first in line sebab Riddle dah pin John Morrison, consider John Morrison dah buat hal. Lepas tu Lashley macam kata dia orang dah deal business, Lashley tolong Miz cash in, tapi Lashley nak jadi orang pertama yang cabar The Miz kan. Tapi The Miz aku tak sukalah macam ni sebab macam Kevin Owens dulu jadi champion kan, macam jadi pengecut lah apa semua. Ya, aku tahu itu karakter The Miz apa semua kan. But then, kenapa kau tak boleh bagi kita The Miz yang serius gila time tengah promo dengan Daniel Bryan dekat Talking Smack? The Miz dengan Bo Dallas, Curtis Axel, Maryse time tu dok interrupt John Cena dengan Roman Reigns. Time tu buat promo yang dia deserve spotlight lah dan sebagainya. Sampai crowd time tu sorak gila-gila untuk The Miz. Diorang semua setuju The Miz bagus. Diorang semua setuju yang Roman dengan John Cena sucks. Kenapa kau tak bagi kita tengok The Miz yang tu? Sebelum dia jadi WWE Champion, time dia jadi Intercontinental ke, tak jadi Champion ke, ada kita boleh nampak Cena benda-benda macam tu. Tapi dia jadi WWE Champion, macam yang dulu lah.
kerja nak elak, nak lari. Ya, aku tahu typical heel, tapi sometimes takkanlah sentiasa nak buat macam tu kan. Kau nak menuju ke WrestleMania, orang dah ada buat troll. Kod AEW kau ada Kenny Omega champion, NJPW kau ada Kota Ibushi, sampai WWE The Miz. Seriously, kalau kau tanya aku pun, aku tak rasa The Miz macam selevel dengan Kenny Omega dan Kota Ibushi. But then this is your time untuk tunjuk yang kau boleh build a big superstar dalam WWE. Macam The Miz tu, kau boleh bagi The Miz tu naik selevel macam Kenny Omega, walaupun bukan dari segi mic skill, bukan dari segi skill atas gelanggang, tapi mic skill tu, dari segi dia tu boleh nampak macam serius, dia apa yang dia cakap, dia claim dan sebagainya kan. Kalau dia teruskan dengan karakter yang macam ni, kita akan nampak macam The Miz yang dulu, macam Kevin Owens jadi champion, macam tu lah. Tapi still, apa pun WWE plan untuk The Miz bawa dengan sangat baik. Dia tak payah cakap, dia memang buat kerja dia dengan sangat baik lah. Cumanya booking WWE ni aku rasa boleh improvise sikit untuk The Miz bila dia jadi champion. Dan untuk Bobby Lashley lawan dengan Braun Strowman dekat main event ni, patutnya Braun Strowman menang. Braun Strowman akan lawan Lashley dengan The Miz next week. Aku tak tahu kenapa macam cepat sangat, sebab kau ada the next pay-per-view Fastlane. So just macam menang lawan dekat Fastlane lah. Dan dekat sini Strowman kalah, jadi Lashley akan lawan dengan Miz je. Mungkin next week akan ada dia orang lawan, tapi aku rasa Drew McIntyre akan kacau. Dia nak settlekan hal dengan Bobby Lashley dulu, sebab Bobby Lashley yang serang dia dulu, Bobby Lashley yang punca kan. So mungkinlah dekat Fastlane kita akan tengok Drew McIntyre dengan Bobby Lashley, ataupun triple threat sebenarnya, Drew McIntyre, Bobby Lashley dengan The Miz kan. Tapi sekarang ni dah ada news juga yang WWE nak Lashley dalam WWE Champion punya title picture. So tak tahulah dia masuk ke WrestleMania as champion ataupun dia cabar champion dekat WrestleMania. Kalau dia dengan The Miz, aku rasa boleh lunyai The Miz kena kan. So mungkin lah, macam aku cakap tadi, dekat Fastlane boleh jadi triple threat, ada Drew McIntyre kan. Time tu sesuai lah untuk The Miz macam jadi opportunist sikit kan. Bila Drew McIntyre dah low gila babang, dia campak Bobby Lashley kat luar, dia print Drew McIntyre ke pin kan. So kalau one on one, serius lah, aku rasa kena lauk The Miz. Takkanlah The Miz menang champion kalah sekejap sangat kan. At least bagi dia pegang 1 atau 2 bulan. Kalau dia kalah pun, kalah lah dekat WrestleMania. Sebab aku nak The Miz jadi champion, dia dah jadi champion, aku tak nak dia kalah cepat sangat. Dan dalam masa yang sama, aku nak Bobby Lashley ni jadi WWE champion. WWE tengah guna dia dengan sangat baik sekarang ni. So please WWE, kau jangan buat Miz kalah awal sangat. Dan WrestleMania bagi Lashley menang WWE Champion. Aku rasa Lashley sangat-sangat deserve. So guys, itu saja untuk review Elimination Chamber dan sedikit kupasan pasal WWE Raw. Sedikit ke? Aku rasa banyak juga kan. So I'll see you guys in the next video. Mother father. Kalau nak krepek popia daripada di Crunchies ni, korang DM Instagram Najwa Nazura yang ada dekat tepi tu. Nampak tu? Tu. Sorry, aku nak tunjuk macam ni. Yang tu nampak kan IG tu. Bye bye mother father.